Ya, adik mai. Adik mai sana baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. InsyaAllah kita sementara kita mula, sekejap lagi kita akan mula. Sementara itu kita tunggu jemaah surau An-Nur, khususnya malam ni kelas kitab Misbahul Munir, surau An-Nur, P11K Putrajaya. Jadi kita meraihkan jemaah surau An-Nur. Kita tunggu sekejap, 2-3 orang lagi masuk. Kemudian kita akan mula, insya-Allah kita sambung kitab Misbah muka surat 9. Muka surat 9 tajuk dia pembahagian hukum syarak. Kita akan sambung malam ni, kita akan habiskan hukum syarak yang keempat makruh dan yang kelima harus. Kita akan habiskan 4 dan 5 pembahagian hukum syarak. Kita tunggu sekejap, tunggu rakan-rakan kita, khususnya jemaah surau An-Nur. Dalam 2-13 orang kita boleh mula. Muka surat 9, sambungan hukum syarak yang keempat. Hukum syarak yang keempat iaitu makruh. Jadi kitab kita ini kalau tajuk besar dia, kita baru duk tajuk bincang tajuk yang kedua iaitu hukum syarak. Yang ketiga hukum adat, yang keempat hukum akal. 4 tajuk asas sebelum kita masuk tajuk yang kelima, huraian intipati ataupun tajuk utama kitab kita ini. Tajuk yang kelima baru kita masuk huraian tajuk utama kitab Misbah ataupun dipanggil kitab Tauhid, membincangkan tentang ciri-ciri ketuhanan. Yang kelima. Jadi kita baru duk tajuk besar dia iaitu tajuk yang kedua. Tajuk yang kedua ni membincangkan hukum syarak. Tajuk yang pertama yang kita dah bahas dah lepas iaitu makna agama, yang kita dah bincang tentang huraian berkaitan dengan pengenalan makna agama. Itu tajuk yang kedua. Tajuk pertama, tajuk besar yang kedua, tajuk besar yang kedua ni kita duk sambung tajuk besar yang kedua iaitu pembahagian hukum syarak. Pembahagian hukum syarak. InsyaAllah lepas PKP mungkin lepas raya ni kita akan sambung hukum adat dan hukum akal. Itu antara hukum-hukum yang asas.
Ini tajuk asas sebelum kita masuk perbincangan di dalam kitab Tauhid, iaitu perbincangan berkaitan dengan ciri-ciri ketuhanan ataupun sifat-sifat ketuhanan. Inilah asas yang kita kena tahu untuk memahami ciri ataupun sifat ketuhanan yang ada pada Tuhan. Beberapa ilmu asas yang kita kena faham, antaranya ialah sifir hukum akal. Kita belum masuk lagi sifir hukum akal. Jadi nak ulama kitab ni dia agak litih sedikit berbanding kitab lain. Kalau kitab lain dia tak jelaskan tentang hukum adab dan hukum syarak. Dalam kitab Misbah ni dia agak detail, dia menjelaskan kepada kita tentang hukum pembahagian 3 hukum, iaitu hukum syarak, hukum adat dan hukum akal. Dan tambahan tu ada satu tambahan di bawah itu faidatun yang kita akan bahas akan datang, iaitu hukum aridi. Itu hukum aridi yang kita kena tahu secara asas, secara basicnya. 4 pembahagian hukum asas yang kita kena tahu, iaitu hukum syarak yang pertamanya, yang keduanya hukum adat, yang ketiganya hukum akal, dan yang keempat tambahan ialah hukum aridi. Kita akan bahas iaitu di dalam muka surat 9 juga. Baik, kita boleh mula. Saya rasa dah mungkin kita dah ada kawan-kawan dari, khususnya dari jemaah surah An-Nur, dan rakan-rakan kita, teman-teman kita yang lain dah ada. Ustaz Roy dah ada dari P sebelah. Wan Ceras pun dah ada. Ustaz Syahmi dari Gombak pun dah ada. Itu yang jauh-jauh. Yang P sebelah tu saya rasa pun dah ada lah, P sebelah surah An-Nur. Abang Muhammad Jamali kita pun dah ada. Okey. Doktor pun dah ada. Kita ada doktor malam ni, Dr. Abdul Rahman. Baik, kita akan sambung. Ini pembagian asas dan hukum syarak. Kita akan sambung, iaitu tajuk besar dia, saya ulang sekali lagi, tajuk besar dia pembahagian hukum syarak. Ini hukum asas di dalam agama kita. Saya sebut sekali lagi, hukum asas dan agama kita ada 3. Disebut dalam kitab ini ada 4. Pertama ialah hukum syarak ataupun kita panggil hukum taklifi. Yang kedua hukum adat. Yang ketiga hukum akal. Dan tambahan dia yang keempatnya adalah hukum aridi. Itu tambahan supaya kita boleh membezakan di antara 3 hukum asas di dalam agama kita. Baik, kita habiskan malam ni, insya-Allah kita habiskan malam ni hukum syarak yang ketiga. Hukum syarak yang keempat. Malam ni sambung hukum syarak yang keempat. Hukum syarak ini ataupun hukum taklif ini hukum yang digubal. Makna hukum syarak ni hukum yang digubal oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum yang digubal oleh Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan melalui perantaraan nabi. Nabi tu kan bawa, sebab tu nama nabi. Nabi orang yang menyampaikan berita, orang yang menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, tu makna nabi. Ataupun rasul. Rasul tu panggil wakil, utusan Allah Ta'ala. Kalau kita hari ni dipanggil duta, itu dipanggil rasul. Rasul ini duta ataupun utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa arahan kepada manusia. Jadi 5 hukum ini, 5 arahan ini, 5 perintah asas ini dibawa oleh Rasul, dibawa oleh Nabi kita yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi tabaraka wasallam. Baik, kita sambung hukum yang keempat dan hukum kelima. Malam ini kita akan habiskan 5 hukum syarak. Sebelum kita baca hukum yang keempat, saya ulang sekali lagi dia punya prinsip asas hukum syarak. Kalau kita faham prinsip asal hukum syarak ini, insya-Allah kita lebih mudah untuk kita memahami hukum syarak dan lebih mudah untuk kita praktik ataupun untuk kita implement setiap hukum syarak yang dipaksa ke atas kita. Ini paksaan Allah Subhanahu wa taala ke atas kita. Prinsip asal hukum syarak ini dia terbahagi kepada 2.
Dua ini dia panggil prinsip asas hukum syarak. Apabila kita panggil hukum syarak, dia merujuk kepada khitabullah ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin. Khitabullah ta'ala, perintah. Apabila sebut hukum syarak, dia merujuk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu bahasa mudah, bahasa ringkas dia. Merujuk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah Allah taala inilah terbahagi kepada dua prinsip asas yang kita akan settlekan kedua-dua malam ni. Kedua prinsip asas itu mengandungi 4 hukum, dan tambahannya jadi 5 syarak. Prinsip yang pertama apa? Prinsip yang pertama dia panggil perintah Allah taala dalam bentuk suruhan. Ini kita kena kenal perintah Allah Ta'ala. Kita kena kenal arahan datang daripada Allah Ta'ala. Arahan Allah Ta'ala, perintah Allah Ta'ala, yang pertamanya bentuk dia, nama dia ialah bentuk dalam bentuk suruhan. Bentuk suruhan ini, Allah Ta'ala perintah kita, bentuk suruhan ini terbahagi kepada 2 yang kita dah bahas sebelum daripada ini. Pertamanya nama dia wajib, yang kedua nama dia sunat. Jadi bentuk yang pertama suruhan Allah Ta'ala, sama ada suruhan itu bernama wajib, hukum wajib, ataupun suruhan Allah Ta'ala bernama sunat. Kedua-dua ini perintah Allah Ta'ala. Kita faham apa makna wajib, kita faham apa makna sunat, dan kita juga faham apa contoh wajib, dan kita juga faham apa contoh sunat yang kita dah bahas dalam kuliah yang sebelum daripada ini. Kita bukan semata-mata faham wajib, tapi kita kena faham juga apa dia perintah yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, kita jangan faham sunat semata-mata, kita kena faham juga apa dia perintah senarai, perintah yang disunatkan ke atas kita. Itu bentuk yang pertama. Prinsip hukum syarak yang pertama iaitu prinsip suruhan. Yang keduanya, prinsip yang kedua apa dia? Prinsip yang kedua, prinsip larangan. Perintah Allah Ta'ala tapi dalam bentuk larangan. Perintah Allah Ta'ala dalam bentuk larangan. Kedua-dua ini perintah Allah, kedua-dua ini arahan Allah Ta'ala yang kita panggil khitabullahu ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallifin. Itu asas hukum syarak. Larangan Allah Ta'ala ini sama ada dalam 2 bentuk. Sama ada dalam bentuk yang pertamanya nama dia haramun, yang keduanya dalam bentuk yang kedua nama dia makruh, yang kita akan sambung malam ni makruh, iaitu sambungan hukum syarak yang keempat berada dalam prinsip kedua, iaitu prinsip larangan ataupun tegahan. Larangan dan tegahan ini ada 2. Larangan, tegahan. Yang pertama nama dia haram. Haram ini tegahan dalam bentuk mu'tamad. Ma nuhiya nahyan jaziman. Mu'tamad, tidak ada peluang untuk kita buat. Kalaulah Allah Ta'ala kata benda tu haram, maka mesti kita tinggal. Itu dia panggil mu'tamad jazim. Dalam bentuk yang putus, dalam bentuk yang mu'tamad, tidak ada ruang, peluang untuk kita buat. Itu dia panggil larangan yang mu'tamad, nama dia haram. Apabila kita buat, maka dijanjikan dosa oleh Allah Ta'ala. Ada penalty, ada kesalahan itu akan diganjarkan oleh Allah Ta'ala dosa. Itu dah kita dah bahas dalam kuliah yang terakhir apa makna haram. Yang kedua kita sambung malam ni, prinsip bentuk yang kedua ini nama dia makruh. Ini larangan juga, tegahan juga, tetapi dalam bentuk yang tidak mu'tamad. Dalam bentuk yang tidak mu'tamad. Maka kita dah faham apa makna haram, kita dah faham contoh haram, kita dah faham malam ni. InsyaAllah kita nak sambung malam ni apa dia makruh dan apa dia contoh makruh. Dalam kuliah sebelum daripada ni kita bagi apa makna haram dan contoh haram. Kenapa kita kena tahu makna dan contoh? Kerana kita nak beramal, kita nak praktik. Setiap hukum syarak itu kita kena nak akur kepada perintah Allah Ta'ala. Perintah yang termasuk dalam perintah larangan, termasuk dalam perintah tegahan, dan tegahan itu dalam bentuk haram, maka kita akur kepada perintah Allah Ta'ala. Apabila Allah Ta'ala kata jangan itu, jangan yang dalam bentuk haram, maka kita tak buat, kita tinggalkan. Sebab tu kita kena tahu makna dia dan kena tahu senarai perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baik, sambung malam ni. Ya makruh. Jadi makruh tu kita dah tahu, kita nak bagi makna dan contoh makruh. Jadi asas dia kena tahu. Asas dia prinsip makruh ini berada dalam prinsip ukur syarak yang kedua. Nama dia prinsip larangan ataupun tegahan. Sebab itulah dalam kaedah dalam dari sudut usul fiqh ulama mentakrifkan haram ini ataupun makruh ini haram manuhiya nahyan jaziman. Kalau makruh apa dia? Makruh manuhiya nahyan ghaira jaziman, tegahan. Perkara yang ditegah akan sebagai tegahan yang tidak mu'tamad, itu makruh. Baik, kita tengok apa makna makruh. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Kata pengarang kitab kita muka surat 9 perenggan yang kedua dari atas. Dan erti makruh itu, ni erti makruh ni ulama ni nak terjemah ataupun nak bagi makna makruh menurut fiqh. Dan erti makruh itu, makna makruh itu ialah baran yan, perbuatan yan, perbuatan yang dituntut tinggal sebagai tuntutan yang tidak diputuskan. Tu dia panggil makruh. Perkara yang ditutup tinggal. Ni silap, bukan ini bukan dari sudut fiqh, ini dari sudut usul fiqh. Barang yang dituntut, perkara yang ditutup, perbuatan yang dituntut. Tutup apa? Tuntut tinggal. Tu dia panggil tegah tu. Dia panggil larangan. Manuhya nahyan ghaira jaziman, perbuatan yang dituntut, yang dicegah akan sebagai tuntutan ataupun tegahan yang tidak diputuskan, yang tidak mu'tamad. Macam mana yang kata tidak mu'tamad? Sekira-kira. Ni taswir. Taswir bagi makna tegahan, larangan yang tidak mu'tamad. Apa makna tegahan, apa makna larangan yang tidak mu'tamad? Yang kata makruh. Makruh ni termasuk dalam prinsip hukum syarak. Prinsip apa? Prinsip larangan ataupun tegahan hukum syarak. Tegahan tu dalam bentuk apa? Dalam bentuk yang tidak mu'tamad. Apa makna tidak mu'tamad? Sekira-kira, taswir. Sekira-kiranya dijanjikan tidak berdosa atas orang yang mengerjakan dia kan suatu perkara tadi. Sekira-kira dijanjikan tidak berdosa, dijanjikan dosa oleh Allah Ta'ala atas orang yang mengerjakan dia. Kalaulah siapa yang buat, yang kata tak mu'tamad ni, tak putus ni, yang ghaira jaziman ini, macam mana? Iaitu tidak dijanjikan dosa, tidak direkodkan dosa oleh Allah Ta'ala bagi sesiapa yang melakukan perbuatan makruh. Siapa buat makruh tak dosa. Itu yang kata tak mu'tamad. Ada ruang dan peluang untuk dia buat, tak dosa kalau dia buat, dan diberi pahala. Dan diberi pahala atas orang yang meninggal akan dia dengan ikhlas. Dan diberi pahala, dan dijanji diberi pahala. Dijanji diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas orang yang meninggal akan perkara makruh tadi. Tinggal tu qaid dengan ikhlas, ada qaid. Yang kata dijanji pahala tu qaid dia. Mana qaid dia? Dengan ikhlas. Kalau tak ada qaid, maka tidak ada apa nama ni pahala. Kerana pahala ini diqaidkan dengan niat ikhlas, semata-mata kerana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu. Sebab itulah kita dah sebut di awal dulu, dalam prinsip yang kedua ini, prinsip ukur syarak yang kedua ini, prinsip tegahan, prinsip larangan. Sama ada larangan itu haram ataupun larangan itu makruh, kedua-dua larangan ini kita tinggal
semata-mata dengan qaid, dengan niat kerana Allah Ta'ala, barulah dapat pahala. Pahala apa dia? Dia panggil pahala meninggalkan larangan. Pahala meninggalkan larangan Allah Ta'ala kerana kita ikut perintah. Mana perintah? Kerana larangan dan tegahan ini termasuk dalam khitab, termasuk dalam arahan Allah, termasuk dalam perintah Allah. Perintah Allah suruh tinggal, perintah Allah larangan tinggal. Sama ada tinggal itu, larangan itu dalam bentuk haram ataupun larangan itu makruh, kedua-duanya termasuk larangan. Maka kalau kita tinggal dengan niat qaid semata-mata kerana Allah Ta'ala, maka dijanji diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Dijanji diberi pahala. Nah, kerana kenapa ada pahala kalau qaid? Dia panggil al-illatul ba'ithah. Kenapa ada pahala? Apabila kita qaid niat semata-mata kerana Allah, kita tak melakukan suatu perkara makruh ini, kita tak buat perkara makruh, niat semata-mata kerana Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana perintah Allah. Allah perintah apa? Allah perintah dalam bentuk larangan, jangan buat. Maka kita pun tak buat kerana Allah. Ilah dia. Kenapa dapat pahala? Kerana yang makruh itu, perbuatan makruh itu setengah, yakni sebahagian daripada amaran Allah Ta'ala. Amaran apa dia? Amaran dalam bentuk tegahan. Sebahagian daripada tegahan Allah Ta'ala, sebahagian daripada larangan Allah Ta'ala. Cuma larangan itu larangan yang dalam bentuk yang ghaira jazim, dalam bentuk yang tidak muktamad. Apa dia tak muktamad? Kalau buat tak berdosa, tak dijanjikan dosa oleh Allah Ta'ala, dan tinggal itu, tak buat itu dengan niat ada qaid, ada sangkut kerana Allah Ta'ala, dijanjikan pahala oleh Allah Ta'ala. Mana contoh dia? Seperti makan sambil berjalan. Makan sambil berjalan, ataupun makan ni, makan dan minum. Minum juga termasuk dalam murad ni. Minum, makan, minum sambil berjalan, tu makruh. Perbuatan makan sambil berjalan, hal keadaan kita berjalan itu makruh. Maka ketika mana kita nak makan sambil berdiri, nak minum sambil berdiri, kita telitah di hati kita, kita tahu ini makruh, maka kita duduk. Kenapa kita duduk? Nak elok daripada minum sambil berdiri makruh. Maka kita dapat pahala meninggalkan makruh. Ketika kita minum sambil duduk dengan niat qaid nak tinggal perkara makruh, kalau minum sambil berdiri makruh, maka dapat pahala. Pahala apa? Pahala meninggalkan perkara makruh. Apa dia makruh? Minum sambil berdiri ataupun makan sambil berdiri. Kalau sambil berlari tak payah tanya lah. Saya tanya pula, kalau berdiri makruh, kalau berlari tak apa. Berdiri pun makruh, berlari jangan tanya lah. Baik, tu meninggalkan perkara makruh, niat kerana Allah Ta'ala, dapat pahala. Kita dah sebut dalam kuliah sebelum daripada ni, di surah An-Nur dulu, bulan lepas. Ini salah satu cara untuk kita jana pahala. Itu penting untuk kita tahu makna dan juga contoh setiap hukum syarak. Kenapa? Kerana salah satu cara untuk kita jana pahala, salah satu cara untuk kita meraih keredaan Allah Ta'ala, salah satu cara bagi orang awam untuk mendapat pahala. Pahala ni kita dah sebut di awal dulu, cara untuk menjana pahala melalui dua cara. Kita tahu hukum syarak ni kita boleh jana pahala melalui dua cara. Cara pertama, apa dia? Kita melaksanakan segala perintah yang wajib dan sunat. Sebab tu kena tahu apa dia wajib, apa sunat, dan apa dia perkara wajib, apa perkara sunat, baru kita boleh buat. Jangan kita tahu wajib saja, tak tahu perkara wajib apa dia. Berapa ramai masyarakat kita hari ni tahu perkara wajib, tahu wajib itu apa dia, buat dapat pahala, tinggal berdosa, tetapi dia tak tahu senarai perkara wajib. Berapa ramai orang kita hari ni dia tak tahu ilmu yang wajib didahulukan belajar. Wajib ini
mereka tinggal dalam keadaan jahil. Mereka tak tahu pun mempelajari ilmu akidah itu, ilmu tauhid itu wajib aini ke atas setiap orang mukallaf. Mereka tak tahu senarai yang wajib, senarai ilmu yang wajib aini, senarai ilmu yang wajib kifai. Itu kena tahu senarai wajib dan senarai sunat. Dan perkara-perkara contoh yang lain. Apabila kita tak tahu, maka kita tidak boleh mendapat menjana pahala. Kerana nak jana pahala ini, pertamanya dengan cara melaksanakan perkara wajib dan melaksanakan perkara sunat. Kalau kita buat wajib itu pula wajib aini, itulah ranking pahala yang paling tinggi, ranking pahala yang paling besar. Jangan kita tinggalkan. Ini antara amalan ulama kita dulu. Perhatilah para ulama kita dulu, antara cara hidup mereka, gaya hidup mereka, sampai mati mereka tidak akan meninggalkan berada dalam majlis ilmu dan mereka menyampaikan ilmu. Kadang-kadang ulama kita dulu ni tawaduknya dia, para tuan guru kita, para ulama kita, tawaduk dia nak berada dalam majlis ilmu. Walaupun dia dah alim, dia dah belajar berkali-kali khatam kitab, dia dah berkali-kali khatam kitab, tetapi dia ulang, dia masih lagi berada dalam majlis ilmu dan masih lagi dia mengajar sampai mati. Kadang-kadang orang tanya tok guru, kenapa tok guru mengajar letih pun? Dia kata, selain daripada aku nak pahala menyebarkan ilmu fardu ain, aku juga nak berada dalam majlis ilmu. Dia tahu besarnya fadilat berada dalam majlis ilmu. Besarnya kelebihan berada dalam majlis ilmu. Bukan semata-mata dia nak kelebihan menyampaikan ilmu, tetapi dia nak pahala, nak kelebihan berada dalam majlis ilmu sampai mati. Kalau perhati gaya hidup tuan-tuan guru kita dulu. Kenapa? Kerana dia tahu dia tidak akan lepaskan peluang untuk menjana pahala yang besar. Yang kedua, cara menjana pahala yang kedua apa dia? Iaitu kita meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala dengan niat. Dengan niat semata-mata kerana Allah. Tadi kih buat dapat pahala, ni kih tinggal. Kita tak buat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu dapat pahala. Contoh, kita tak minum sambil berdiri. Ini contoh pertama dia. Kerana kita tak minum sambil berdiri itu, kita terlintas di hati kita, ketika kita nak minum sambil berdiri, nak makan sambil berdiri, maka kita pun duduk. Cepat-cepat duduk, terlintas hati kita nak elok daripada makruh, maka dapat pahala. Dan yang kedua, contoh yang kedua, dan kencing sambil berdiri. Mana makruh? Contoh makruh yang kedua. Contoh makruh yang pertamanya, makan sambil berdiri. Nabi menyatakan, la tashrabanna ahadukum qa'iman. La tashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah kamu minum ataupun makan hal keadaan kamu dalam keadaan berdiri. Adik dia, adik. Adik duduk sini, duduk sini. Adik duduk, letak bang. Adik duduk. Adik main ni, main. Baik, ya contoh yang kedua. Adik nak Babu nak letak gua ni sebab tak nampak. Nanti Babu letak sini. Dia pekalut ni ambil. Adik ambil ni. Ambil ni, dia nak sugi. Ambil sugi. Jangan ambil telefon. Babu nak ngajar, nak tengok. Yang kedua, contoh kedua. Dan kencing sambil berdiri. Ni kencing sambil berdiri. Ni biasa ni. Minum pun kita benda makruh ni, orang kita, orang Melayu kita ni jadi biasa dah. Jadi kebiasaan dah. Minum sambil berdiri, makan sambil berdiri, dah jadi biasa dah makruh tu. Ni kencing pun dah jadi biasa dah, kencing sambil berdiri. Ni kencing sambil berdiri ni pun dah jadi kebiasaan, jadi makruh. Jadi kencing sambil berdiri ni makruh. Dan kencing sambil berdiri, ni kencing ni maksudnya makruh tu bukan kencing tu. Adapun kencing tu harus, perbuatan kencing tu harus. Yang kata makruh tu apa? Makruh tu perbuatan kita. Perbuatan apa? Perbuatan berdiri. Kencing sambil berdiri, kita hal keadaan kita berdiri itu kencing. Perbuatan berdiri itu makruh. Jadi sebab itulah ada orang kencing sambil berdiri, dia menggunakan dalil Nabi. Dia kata tak apa kencing sambil berdiri, dia kata Nabi pun memang kencing sambil berdiri.
Nasib baik dia tak buh, dia kata sunnah Nabi. Tu pun nak benar. Nasib baik dia tak kata sunnah Nabi kecil sambil berdiri ni. Aku tanya kenapa sunnah Nabi? Kan Nabi kecil sambil berdiri. Nasib baik dia tak guna sunnah Nabi. Jadi kecil sambil berdiri ni makruh. Macam mana ulama kata makruh? Asal hadis Nabi tu Nabi menggunakan la. Nabi kata jangan kamu kecil sambil berdiri. Maka ulama nak faham, nak tarjih yang kata la itu la haram ke la makruh. Maka antara cara untuk ulama memahami, untuk ulama memahami bahawa larangan itu larangan dalam bentuk makruh, antara cara dia ialah Nabi pernah buat. Nabi kecil sambil berdiri ni Nabi pernah buat. Lalu para ulama kita faham bahawa larangan itu dalam bentuk makruh. Kerana kalau larangan itu haram, Nabi tidak akan sekali-kali buat, walaupun sekali kalau larangan itu haram. Dan Nabi kecil sambil berdiri ni kata para ulama hanyalah 2 kali sahaja. Ini khilaf riwayat. Ada setengah ulama kata Nabi kecil sambil berdiri sekali saja. Ada ulama mengatakan Nabi kecil sambil berdiri hanya 2 kali saja, sebagai nak tunjuk hukum kepada para sahabat, hukum kepada manusia bahawa kecil sambil berdiri itu bukan haram tetapi makruh. Ulama mengatakan kali pertama Nabi kecil pada tempat apa? Pada tempat yang kotor, pada tempat yang keji, tempat pembuangan sampah. Lalu Nabi nak mengelakkan jubah Nabi, pakaian Nabi kotor, maka Nabi kecil sambil berdiri. Tu ulama faham bahawa larangan Nabi kata jangan kamu kecil ni sambil berdiri. Ulama faham, para sahabat faham itu larangan dalam bentuk makruh. Dan kata setengah riwayat, setengah ulama mengatakan kali kedua Nabi kencing sambil berdiri bila? Ketika mana Nabi dalam keadaan sakit. Ketika mana Nabi dalam keadaan betih dia. Keadaan betih Nabi ni, pelipatan Nabi nak duduk tak boleh, menyebabkan Nabi kecil sambil berdiri. Itu kata kecil sambil berdiri makruh. Maka kita nak dapat pahala, ketika mana kita nak kecil sambil berdiri, kita duduk telitah kita. Kenapa duduk? Kerana nak mengelakkan daripada makruh, nak tinggal perbuatan makruh. Kalau lah kecil sambil berdiri pun tak haram, bukan kata berdosa dah, tetapi tak kecil sambil berdiri itu dapat pahala. Kita nak pahala kecil meninggalkan makruh, iaitu tak kecil sambil berdiri, itu dapat pahala. Itu contoh yang kedua. Dan contoh yang ketiga, dan memakan akan makanan yang berbau yang keji. Ini contoh ketiga. Ini contoh makanan pula. Contoh pertama berdiri makan minum, contoh kedua berdiri kencing, contoh ketiga makan. Ada makanan yang makruh kita makan, dan memakan akan makanan. Sifat bagi makanan yang berbau yang keji. Bau yang keji pada syarak. Mana contoh bau yang keji? Bau huduh ni, bau busuk ni. Contoh mana dia yang kata makruh? Seperti memakan bawang putih. Memakan bawang putih. Ketika dia mana? Ketika dia bau tu, ketika berbau. Makan dalam keadaan mentah, tapi apabila hilang bau dia, kita masak, hilang bau, ketika tu tak makruh. Yang kata makruh ni, kita makan bawang putih ni dalam keadaan mentah, dia kuat berbau. Bau yang kuat itu bau yang keji dan sebagainya. Dan banyak lagi lah contoh. Dia kata cari sendirilah dalam kitab-kitab fiqh. Dia hanya bagi contoh 3 sahaja. Dan sebagainya tu daripada perkara yang makruh. Carilah, dia kata contoh dalam kitab-kitab fiqh yang termasuk dalam perbuatan yang makruh. Banyak lagi makruh ni. Cuma kalau kita belajar kitab fiqh, dia perbahasan detail lah. Makruh ni terbahagi pula kepada 2. Ada makruh zatiyun, ada makruh yang aridi. Makruh zati ni apa dia? Makruh zati ni makruh yang merujuk kepada diri benda. Diri benda tu makruh. Diri benda tu makruh. Mana contoh dia? Diri benda yang berbau tu makruh.
diri bawang putih, diri budu, diri belacan, diri cencaluk, itu makruh. Tu dia panggil makruh zatiyun. Makruh zati. Ada yang makruh aridi, diri tak makruh. Diri itu harus saja, tetapi datang perkara lain, datang sebab lain yang mengubah hukum jadi makruh. Maka itu dia panggil makruh yang aridi. Contoh macam mana? Contoh makruh aridi ni iaitu minum air ketika dalam keadaan panah. Kalau air suam tak makruh. Ketika panah kerana bahaya, boleh mudarat. Jadi diri air itu dia tak makruh. Kalau diri benda tu makruh, dia panggil makruh zatiyun, makruh diri. Diri air itu tak makruh, harus. Tetapi ada datangnya perkara lain, datangnya sebab lain, sebab yang menyebabkan bertukarnya status hukum itu. Mana sebab dia? Panah. Apabila air itu panas, ketika dia panah itu, maka hukumnya makruh. Makruh apa dia? Makruh aridi, bukan makruh zatiyun. Maka kaedah dia kalau makruh aridi, kita belajar dalam kitab fiqh, tiap-tiap makruh aridi sunat baca bismillah. Kalaulah makruh zati, tak sunat baca bismillah. Tiap-tiap makruh zati ni makruh baca bismillah. Tapi kalaulah makruh tu aridi, panah, kita nak minum juga panah pun, sunat kita baca bismillahirrahmanirrahim. Dan makruh aridi ni dia boleh hilang. Dia boleh hilang apabila habis, apabila hilang panah dia, maka kembali balik harus, tak makruh lagi. Baik. Dan maka tafriq, maka dapat pahala atas orang yang meninggal akan dia akan perkara makruh dengan ikhlas. Dia dah bagi contoh perkara yang termasuk perkara yang makruh. Maka huraian dia kata maka dapat pahala atas orang yang meninggal. Atas orang yang meninggal tak melakukan perkara makruh, tak buat perkara makruh, tak makan makanan yang makruh, tu makna tinggal. Meninggal akan dia akan perbuatan makruh itu. Meninggal itu dengan ikhlas. Apa makna ikhlas? Semata-mata kerana perintah. Mana perintah dia? Perintah Allah Ta'ala, perintah larangan, perintah tegahan dan larangan dalam bentuk makruh. Dan tidak diseksa atas orang yang mengerja akan dia akan perkara makruh. Tak diseksa, tak dijanji seksa oleh Allah Ta'ala. Allah tak janji seksa, tak haram. Atas orang yang orang yang mengerja akan dia akan perkara makruh. Bahkan sungguh pun kata tak dosa, takut kok lalajak, bahkan merugi akan dia. Tapi rugilah kalau kita duk buat. Sungguh pun kata makan pun tak berdosa, makan benda makruh, buat benda makruh kecil dalam diri pun tak berdosa, minum sambil berdiri pun tak berdosa. Sungguh pun kata tak berdosa, jangan terlajak sangat, tu istidrak. Tetapi merugi akan dia akan mereka yang melakukan perkara makruh. Ni orang kita bab makruh ni dia sapuh lah, dia gomoh lah makruh ni. Ada kata apa nak heran, apa nak susah, makruh je, pula belakang tu je. Tu bahaya tu. Jangan duk je hukum ni. Sunat je. Makruh je. Jangan je, dia hukum. Dia arahan Allah, perintah Allah. Kena perintah Allah. Ni perintah ni digubah oleh Allah Ta'ala, kena besarkan. Jangan kata makruh je, jangan, kerana dia ada pahala. Ni makruh ni, macam haram ni, jangan buat haram ni, jangan buat. Ini makruh ni, jangan buat. Kena bersungguh lah sebab dihukum. Tak boleh kata makruh je. Kerana makruh tu dapat pahala, kita tinggal dia. Merugi akan dia, rugilah. Kenapa rugi ni? Kerana yang makruh itu, perbuatan yang makruh itu satu amaran, satu tegahan, satu larangan
yang dibenci akan dia. Ini makruh ni. Perkara yang Allah Ta'ala benci, perkara yang Allah Ta'ala suka. Sebab tu karahah ni dari sudut lurah dia panggil perkara yang Allah benci. Allah tak suka, cuma tak suka ni kalau buat pun tak dosa, tu je. Jangan bujalah. Satu amaran yang dibenci akan dia. Benci tu, siapa benci? Oleh Allah Ta'ala atas orang yang mengerja akan dia akan perkara makruh. Jangan kita kata tak apa, makruh je. Sungguh pun makruh ni kerana dia larangan Allah Ta'ala, kerana dia tegahan Allah Ta'ala. Antara perkara yang kalau kita buat juga, perkara yang Allah Ta'ala tak suka, perkara yang Allah Ta'ala benci. Tu Allah Ta'ala benci dan Allah Ta'ala tak suka. Dan erti, baik yang terakhir, ni yang hukum yang kelima. Habis hukum yang keempat. Hukum yang kelima ni termasuk hukum syarak yang berada di tengah-tengah antara dua prinsip asas. Kita dah sebut prinsip asas hukum syarak, ada prinsip suruhan, ada prinsip larangan. Suruh dua, larang dua, dan di tengah-tengah itu dia ada mubah, dia ada harus. Hukum syarak ini ada 5, wajib, sunat, haram, makruh, harus, yang kelima. Dan erti harus pada syarak itu, erti harus, erti boleh. Boleh pada syarak ini dia panggil hukum asal. Setiap sesuatu benda tu hukum asal dia, ada asal dia. Ada hukum asal dia. Dan erti harus pada syarak, boleh. Dia panggil boleh ni apa dia? Buat pun tak berdosa. Buat pun buat pun tak ada pahala. Tinggal pun tak berdosa. Dan erti harus pada syarak itu ialah barang yang dibiar dan dihalak akan dia. Dibiar dan dilak akan dia dengan tidak berdosa dan tidak dijanji seksa. Tak berdosa dan tidak dijanji seksa dan tidak dijanji dengan pahala atas orang yang mengerja akan dia akan perkara haruh. Perkara haruh tu perkara yang diberi pilih. Buat pun tak apa, tinggal pun tak apa. Perkara haruh tu ialah barang perbuatan yang dibiar, yang diberi pilihan dan dihalak, dilak, dibiar. Dan tu atas tafsir kata dibiar dan dilak, dibiar akan dia dengan tidak berdosa. Dibiar akan dia akan perkara haruh tadi dengan tidak berdosa dan tidak dijanji seksa. Tu atas. Yang kata tak berdosa tu tidak dijanji seksa. Tak haram kalau buat, dan tidak dijanji dengan pahala atas yang mengerja akan dia. Kalau buat pun tak dapat pahala. Kalau buat pun tak dapat pahala. Bahkan diberi pilih di antara buat dan tinggal itu. Diberi pilih di antara buat dan tinggal. Nak buat pun tak apa, tinggal pun tak apa. Tak ada pahala, tak ada dosa. Buat pun tak dosa. Tak ada dosa apa. Tak buat pun tak ada pahala apa, tak ada dosa apa. Seperti berjalan haruh. Ini dia panggil hukum asal tanpa arid, tanpa melihat dari sudut aridi, tanpa melihat dari sudut unsur lain, sebab lain yang ada kait dengan Allah Ta'ala. Itu dipanggil hukum asal dia. Baik. Seperti berjalan. Yang kedua, seperti tidur, asal dia. Yang ketiga, seperti makan. Ni haruh, semua haruh. Berjalan haruh. Asal dia haruh berjalan. Kita tanpa kita melihat kepada unsur lain, sebab lain. Tapi kalaulah asal itu kita qaidkan kepada sebab lain, dia bertukar status. Ini kita nak faham dari sudut asal, hukum asal. Tanpa kita qaid kepada sebab lain, tanpa kita
melihat kepada arik. Contoh berjalan ni asal dia haruh, tetapi kalaulah qaid kepada sebab ibadat, akan jadi ada berjalan yang wajib. Mana contoh berjalan wajib? Berjalan ke tempat pengajian yang wajib. Berjalan ke, contoh mudah, berjalan ke tempat majlis ilmu yang wajib aini. Wajib aini kita mengenal Allah Ta'ala, wajib syarak kita mengenal Allah Ta'ala. Maka nak kenal Allah Ta'ala itu melalui proses ataupun perantaraan. Ada perantaraan, apa dia? Belajar. Maka belajar itu dipanggil wajib. Wasilah, perantaraan untuk kenal Allah Ta'ala, kena belajar, kena cari ilmu. Maka mencari ilmu itu dia panggil wajib wasilah. Menjadi perantaraan, wajib wasail, perantaraan untuk kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nak belajar ini kena keluar, kena berjalan. Maka wajib berjalan itu sehingga sampai ke tempat majlis ilmu. Maka berjalan itu wajib. Kalau wasilah, kalau tak berjalan, maka tak sampai ke majlis ilmu. Apabila tak sampai ke majlis ilmu, ke tempat ilmu, akhirnya kita tak akan kenal Allah Ta'ala. Yang asal hukum asal ialah kenal Allah Ta'ala tu wajib syar'i. Maka perantaraan dan proses untuk kenal Allah Ta'ala tu banyak. Berjalan salah satu perantaraan untuk kenal Allah Ta'ala. Berjalan ke tempat majlis ilmu yang wajib, majlis ilmu yang boleh kenal Allah. Nama dia ialah ilmu tauhid. Ilmu yang nak boleh kenal Allah Ta'ala, kena berjalan ke tempat tu. Maka hari ni kita tak berjalan dalam PKP ni, pakai duduk depan handset je. Pakai buka handset masing-masing, pakai tengok semua. Tak payah berjalan, kena duduk rumah. Berjalan jugalah nak masuk bilik ke apanya. Itu berjalan hukum asal, tanpa kita qaid kepada hukum-hukum lain. Ada berjalan ke tempat sunat, ada berjalan ke tempat haram, ada berjalan ke tempat makruh. Itu maksudnya kita nak tengok haruh ni hukum asal, tanpa kita qaid kepada sebab aridi, sebab-sebab yang baru, unsur-unsur lain. Yang keduanya, contoh yang kedua, tidur. Tidur pun sama, asal dia haruh saja. Tak tidur pun tak apa, tidur pun tak apa. Bukan tidur ada pahala. Tetapi kalau ada qaid tidur yang sunat, maka dapat pahala sunat kita tidur. Seperti qailullah tu sunat kita tidur. Dan makan, asal makannya haruh, tak makan pun tak apa, makan bukan ada pahala. Tetapi kalau ada unsur lain, makan tu ada sunat kita makan. Banyak perkara-perkara sunat kita makan. Wajib kita makan, itu sebab lain, nazar. Sunat kita makan, banyak sunat kita makan, kadang-kadang kita tak perasan. Contoh tuan-tuan, contoh ni banyak yang kita jangan buat lah, kita kena tinggalkan. Kena tinggal dengan makna kita buat. Apa dia? Apabila kita pergi rumah orang, pergi sebagai jadi tetamu, ini contoh spesifik lah, dia umumnya hebah. Kalau umum, tiap-tiap orang hebah kepada kita, tiap-tiap pemberian orang kepada kita, sama ada pemberian tu hadiah, sama ada pemberian tu hebah, sama ada pemberian tu sedekah, maka sunat kita ambil. Makruh kita tolak, tu umum. Contoh dia lebih spesifik macam mana? Kita pergi rumah orang, tetamu bawa keluar makanan, dia nak ibahah pada kita, maka sunat kita makan, sunat kita minum walaupun sikit, walaupun kita kenyang. Asal dianya makan itu haruh, tetapi apabila berada dalam situasi tertentu, dia jadi sunat. Dia jadi sunat. Sunat kita terima hebah ataupun hadiah ataupun sedekah, sunat kita terima. Diri terima tu dulu kita nak bahas sunat, bukan guna pula. Guna tu sunat yang lain, kita tak nak bahas guna tu. Guna tu sunat yang lain. Terima dulu. Kalau makanan tu kita pergi rumah orang, akak makanan, makan dulu, jamah dulu. Walaupun kita kenyang, walaupun kita tak berapa minat, lainlah mudarat. Makanan yang ada mudarat pada kita, tak boleh lah.
Tu tak apa kita tolak pun. Ini makanan tu tak mudarat pada kita. Cuma kita tak minat saja, ataupun kita kenyang saja, ataupun kita nak cepat. Sebab tu dulu tok guru saya dulu, tok guru Cik dan tok guru Joma, dia sangat marah apabila anak murid dia tak minum. Kerana dia nak buat ibadat. Lepas kelas dia buat keluar air. Kalau tok guru Cik air teh, kalau tok guru Joma air kopi. Jadi Tuan Guru Joma ni kopi. Saya pun terpikat kopi ni dengan Tuan Guru Joma lah. Dulu saya tak minum kopi sangat. Dia buat keluar kopi. Antara ungkapan yang saya ingat sampai hari ni, dia kata nak cepat macam mana pun minum dulu. Balik lah, jangan duduk. Dia kata nak cepat macam mana pun minum dulu, baru balik. Lepas minum aku pun tak nak tahan, dia tu balik lah, nak balik lah. Nak ceritanya dia nak buat ibadat, kita tolak. Jangan, makruh kita menolak pemberian orang. Sunat. Asal dia makan haruh, asal dia minum haruh. Tapi apabila situasi itu datang suatu unsur lain, dia bertukar status daripada haruh kepada sunat. Bahkan makruh kita menolak. Tu makruh. Jadi dapat dua pahala di situ. Kenapa kita makan apabila orang akad kita sebagai tetamu pergi rumah orang, kita minum? Kenapa? Pertamanya kita nak elak daripada makruh. Sunat kita makan tu. Dan dalam masa sama niat, kenapa kita makan ni? Sunat kita makan. Kenapa kita makan? Nak elak daripada makruh. Makruh kita menolak pemberian orang. Makruh kita tak makan, tak minum air yang dijamu oleh orang ketika mana kita jadi tetamu. Itu contoh sajalah tetamu tu. Dan contoh lagi. Dan makan. Habis contoh ketiga. Pertamanya contoh harus berjalan, yang kedua tidur, yang ketiga makan, yang keempat minum dan sebagainya. Ada banyak lagi lah contoh harus ni. Contoh harus ni banyak. Ni bagi 4 contoh saja. Dan sebagainya tu banyak lagi contoh lain daripada perkara-perkara yang haruh. Ni haruh pada asal lah. Tetapi dikatakan haruh yang tersebut itu, dia pun urai dah. Dia takut kita keliru. Tetapi sungguh perkata haruh pada asal, jangan terlajak sangat tu, istidrak tu. Tetapi dikatakan haruh yang tersebut itu, dia contoh haruh berjalan, haruh tidur, haruh makan, haruh minum, selama tidak jadi tangga bagi 4 perkara yang terdahulu. Yang kata haruh tu selama dia tidak menjadi wasilah, tu makna tangga. Selama dia tidak menjadi wasilah, selama dia tidak menjadi perantaraan kepada hukum yang 4 tadi. Tu. Kalaulah dia menjadi perantaraan atau wasilah, maka dia bertukar status haruh itu jadi wajib, haruh itu jadi sunat, haruh itu jadi makruh, haruh itu jadi haram. Tu. Dia termasuk kaedah lil wasail hukumul maqasid. Tu kaedah tu. Seperti mana contoh? Tak lagi. Maka jika jadi tangga, jika jadi perantaraan bagi 4 yang terdahulu, bagi hukum 4 yang terdahulu, dua suruhan, 2 larangan, jadi tangga, maka tidak dinamakan dia harus lagi. Maka tidak dinamakan perbuatan tu harus lagi. Mana contoh dia? Seperti berjalan. Maka jika berjalan itu kerana menuntuti ilmu yang wajib, dia hurah dah rupanya bawah ni. Kita hurah awal tadi. Mana contoh dia? Asal berjalan tu harus, boleh tukar jadi wajib. Kerana maka jika berjalan itu kerana menuntuti ilmu yang mana? Yang sifat bagi ilmu yang wajib, maka wajib pula berjalan itu. Kalau dia lah dia berjalan tu tempat yang nak cari ilmu wajib, maka dapat pahala wajib. Berjalan tu perbuatan berjalan dapat pahala wajib. Maka dia sampai majlis ilmu, dia mendengar yang wajib. Tu dia panggil perbuatan-perbuatan yang wajib. Kena nampak wajib hati kita, nampak perbuatan itu ada pahala, barulah kita
excited, barulah kita lobo, barulah kita tomok nak melakukan perkara wajib. Kalau tidak, kalau kita tak nampak perkara wajib tu, Allah Ta'ala ganjar pahala banyak segi, banyak sudut. Allah Ta'ala bagi pahala, jalannya ada pahala, mendengarnya ada pahala, melihatnya ada pahala, menulis bergeraknya ada pahala, dobiknya ada pahala. Tak nampak itu menyebabkan kita pandang dia tu pandang biasa saja. Tengok orang mengaji, baguslah dia mengaji, aku tak tahu bila lagi. Dia tak nampak, dia tak rasa lubah dalam hati dia, tak rasa excited dalam hati dia, tak rasa berkendak nak sangat pahala, kerana dia tak nampak. Tu penting asas ini untuk kita ada dalam hati kita dan dada kita, ilmu asas ini, supaya action kita, tindakan kita itu tindakan yang menepati dengan syariat. Barulah kita nak bertindak, kerana kita tahu perkara tu perkara yang mahal di sisi Allah, pahala dia mahal di sisi Allah. Dan jika berjalan kepada maksiat, maka haram berjalan itu. Dia kait, kalau haram nak berjalan tempat haram, tempat maksiat, haram. Nak berjalan ke tempat duduk mengumpat, haram. Nak pergi lepok, tahu dah tempat tu tak ada kerja lain dah, tempat pakai duduk mengumpat orang dah, haram. Nak berjalan ke tempat yang maksiat, maka haram berjalan itu. Dan jika kepada yang sunat, dan jika berjalan ke tempat yang sunat, ataupun jika perkara apa sajalah ke tempat sunat, tadi contoh berjalan, maka sunat, kalaulah tempat itu tempat sunat, maka sunat. Dan jika makruh, maka makruhlah berjalan itu. Demikianlah tiap-tiap yang haruh. Demikianlah, begitu jugalah, sama jugalah tiap-tiap yang haruh itu, samalah contoh tiap-tiap perkara haruh yang lain. Kita kias sendirilah. Inilah habislah penutup dia. Inilah huraian hukum syarak. Maka jika engkau menghendaki lebih panjang, ini huraian ringkas hukum syarak. Makna wajib, senarai wajib, makna sunat, contoh sunat, makna haram, contoh haram, makna makruh, contoh makruh, makna harus, contoh harus. Inilah huraian hukum syarak. Maka jika engkau menghendaki lebih panjang, kalaulah kita nak huraian yang lebih panjang lagi, lebih detail lagi, lebih luas lagi syarah dia, hendaklah engkau belajar di kitab yang besar-besar. Kena carilah kitab lain, kerana kitab kita ni kitab ringkas, kitab cerita pasal usuluddin, pasal nak kenal Allah Ta'ala, bukan kitab fiqh. Cari kitab besar tu kitab mana? Bayan daripada usul fiqh, daripada kitab usul fiqh dan kitab-kitab fiqh. Carilah dalam kitab-kitab fiqh, dia ada pembahagian yang panjang. Apa takrif wajib dalam menurut usul fiqh, apa takrif wajib menurut fiqh. Lepas tu pembahagian pula, wajib, ada wajib zati, ada wajib aridi, sunat pula. Ada sunat, pembahagian sunat zati, ada sunat aridi, ada sunat aini, ada sunat kifai. Wajib sama juga, wajib zati, wajib aridi, wajib aini, wajib kifai. Itu detail kalau dalam kitab fiqh, kita usul fiqh. Sunat begitu juga, ada sunat yang zati, ada sunat yang aridi, ada sunat kifai, ada sunat aini. Wallahu a'lam. Masuk tajuk baru faedah. Tajuk baru faedah ni tambahan. Dia asas dia 3, hukum syarak, hukum adat, hukum akal. Maka faedah ni dia tambah ni hukum apa? Takut kita bertukar dengan hukum syarak, iaitu dia panggil hukum aridi. Ada 3. Ada wajib aridi, ada sunat aridi, ada sunat aridi, wajib aridi, mustahil aridi, haruh aridi. 3 tu. Dia bukan hukum syarak. Ada pun hukum syarak, ada juga wajib zati, wajib aridi. Itu dia panggil hukum syarak yang aridi.
Ni bukan hukum syarak ni. Tu kita dia takut bertukar tu. Musannif kita, tok guru kita ni, pengarang kita dia takut bertukar. Wajib mati, wajib syarak ke wajib aridi? Wajib mati. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Wajib akan mati. Maka wajib di situ tu wajib syarak ke wajib apa? Ni dia nak cerita. Takut kita kata wajib syarak. Wajib syarak yang aridi. Kalau tak mati berdosa. Siapa berdosa pula? Tu dia panggil wajib aridi. Bukan wajib syarak yang aridi. Dia lain. Kalau wajib syarak yang aridi, kita dah bahas tadi. Makruh ada zati, ada makruh yang aridi. Makruh yang aridi. Ada haram zati, diri itu haram. Satu lagi ada haram yang aridi. Mencuri itu, diri mencuri itu haram. Maka ada haram yang aridi. Haram menggunakan barang yang dicuri, itu dia panggil haram yang aridi. Barang tu dia tak haram. Air, barang tu tak haram. Perbuatan mencuri air dia panggil haram yang zati. Menggunakan air yang dicuri, air itu, diri air dia tak haram. Diri air dia haram. Tapi kenapa jadi haram menggunakan air yang dicuri? Itu dia panggil haram yang arid. Ni dia panggil hukum syarak yang aridi. Itu kita dah bahas. InsyaAllah lepas PKP ni kita sambung di surah An-Nur version sebelah Putrajaya. Di kitab kita ini dalam tajuk di bawah itu faidatun, faidatul ilmi. Ini suatu perkara yang berguna, kata musannif kita. Sangat banyaklah orang-orang yang jahil dengan perkara ini, sehingga yang tidak disangka dengan jahil pun jahil juga. InsyaAllah kita akan sambung akan datang. Terima kasih banyak kepada tuan-tuan perempuan yang bersama-sama kita malam ni. Walaupun malam ni kelas khusus untuk jemaah surau An-Nur version sebelah Putrajaya, tetapi ada juga kawan-kawan kita yang lain ikut sama. Mudah-mudahan kita diberi keberkatan. Majlis kita ada keberkatan, walaupun majlis kita ini tidak berada dalam majlis yang hakiki, kita berada dalam maya saja, online saja. Mudah-mudahan Allah beri keberkatan kepada kita, berkat umur kita, berkat ilmu kita. Allah Ta'ala beri kepahaman kepada kita, beri kekuatan untuk kita beramal dengan apa yang kita faham. Itu yang paling penting. Biar ada soalan daripada kawan-kawan kita duk tanya dalam page, bila nak mula kuliah yang kita sementara ni kita tangguh terlebih dahulu, iaitu kuliah kitab jual beli. Jadi kita sebut sekali lagi, mana-mana yang kawan-kawan kita duk tanya dalam page itu, kita akan sambung kuliah online kita, kuliah jual beli tu kita akan sambung. Tak banyak dah, ada lebih kurang 4 kelas lagi nak khatam jual beli. Kita bincang secara ringkas saja tajuk jual beli. Ada 4 syarat lagi yang kita tangguh itu. InsyaAllah kita akan maklum dalam page ni. Ada permintaan supaya khatamkan. Ada 4 syarat yang baki itu. InsyaAllah kita cuba untuk khatam. Cumanya tak boleh buat setiap hari, setiap malam. Asal dulu kita buat selang-seli. Oleh kerana anak-anak saya itu dia ikut juga kuliah muamalat tu. Dia orang ikut kelas muamalat. Jadi sekarang ni dia orang ni ada kelas malam tu clash dengan kelas muamalat. Dia orang ada kelas pukul 9 ada belajar dengan guru, dengan ustaz dia orang. Lepas tu pukul 10 pun ada juga. Kadang-kadang sampai pukul 11. Jadi insya-Allah kita akan buat hari yang dia orang tak ada kelas. Saya akan maklum awal dalam page. Kita minta admin akan maklum awal dalam page. Baik, terima kasih sekali lagi kepada rakan-rakan kita join. Ajarakumullah. Mudah-mudahan Allah Taala bagi keberkatan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'il 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.